Ya, Alhamdulillah, waktu yang kita nanti-nantikan ya untuk segmen kita, iaitu segmen Muziumku Warisanku, iaitu bertajuk Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Dan bersama kita pada pagi ini sudah pun berada di studio. Memang tidak asing lagi ya, tetamu kita ini memang akan sentiasa memberikan berkenaan dengan dalam segmen Muziumku Warisanku ini, bersama dengan Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, merupakan Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Muzium. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. lama tidak jumpa ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Apa khabar? Sehat pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi inilah yang akan kita perkatakan ni Puan, berkenaan dengan hak tenaga Brunei Dermaga Diraja ya. Seperti yang kita sedia maklum, yang mana hub tenaga Brunei Dermaga Diraja telah pun dirasmikan oleh Kebawahuduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 23 Oktober yang lalu ini ya. Betul. Baru-baru saja 23 Oktober 2022 yang telah mendapat sambutan orang ramai. Betul. Dan alhamdulillah kita di Rampai Pagi juga turut ya berpartisipasi menyertai ya. Mengenai dengan pembukaan hub tenaga Brunei Dermaga Diraja ini. Jadi untuk pertama-tama ya kepada Puan mungkin dapat bercerita sedikit mengenai dengan sejarah bangunan berkenaan. Silakan Puan. Alhamdulillah, terima kasih Mahira dan Is atas kesempatan ini. Sebenarnya hub tenaga Brunei Dermaga Diraja, itu bahasa Inggerisnya ialah Brunei Energy Hub Dermaga Diraja, telah dibuka resmi hari itu dan merupakan sebuah bangunan bersejarah. Ianya telah dibina pada sekitar tahun 1950-an dan merupakan satu peninggalan seni bina kolonial yang terdapat di negara Brunei Darussalam, khususnya di kawasan Bandar Seri Begawan. Ianya dulu menempatkan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Sebenarnya bangunan ini dibahagikan kepada dua. Kemudian ada yang bahagian tengah itu kira macam gerbang. Dulu lapang tu kira gerbang ataupun archway, laluan masuk dan keluar kenderaan yang berurusan dengan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Bangunan berkenaan juga telah diwartakan di bawah Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam. Artinya dalam kata lain, dia boleh dikacau, diubah suai ataupun ditambah-tambah kepada dengan tambahan yang baru. Tapi apa yang bisa kita lihat melalui gambar yang ini, ada tambahan tapi indah kana dengan bangunan asal. So siapa yang pernah masuk ke dalam akan melihat bangunan asal memang dia dikacau. Luarannya itu saja sebagai tambahan, tapi indah mengganggulah fasad yang merubah ada. bentuk asal Indah bangunan mengubah tersebut, bentuk ya? asal. Ya, betul. Ya. Dan Puan mungkin dapat menjelaskan juga, ramai juga ingin mengetahui bilakah projek menaik taraf ianya bermula dan siapakah yang terlibat? Okay, Alhamdulillah sebenarnya projek menaik taraf bangunan ini adalah merupakan kolaborasi antara Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Pembangunan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Syarikat Brunei Shell Joint Venture BSJV dan Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad. Pada 5 hari bulan Mei 2021, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga BSJV Brunei Shell Joint Venture dan BGC Sendirian Berhad. Dan projek telah bermula pada 2 Disember 2020 hingga selesai pembukaannya pada Oktober 2022. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak penerangan berkenaan dengan projek menaik taraf ya, yang bermula. Jadi bercakap mengenai dengan galeri. Jadi ada berapa galeri ni Puan yang ada dan mungkin dapat menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan galeri-galeri yang ada di dalam. Okey. Saya akan membawa bis kita lah. Bis kita kiranya imagine. Menjelajah. Masuk ke ruang utama, pintu, anda akan disambut di kaunter atau penyambut tetamu. Artinya bis kita mendaftar. Kemudian dari sana ada belakangnya tu ada sejarah mengenai dengan bangunan, termasuk gambar-gambar lama kawasan berkenaan. Artinya bis kita akan melihat peralihan kawasan berkenaan
bagaimana saiz bangunan itu dulu, apa yang ada di sekeliling bangunan itu, kawasan itu, kedai-kedai yang ada. Kemudian ia dibahagikan kepada kiri dan kanan. Lazimnya kami akan memaklumkan orang ramai untuk melawat ke galeri yang pertama, sebelah kanan terlebih dahulu. Yang itu dinamakan galeri masa lalu kita menjejaki masa. Yang ini sebenarnya bagi saya amat menarik dan juga mungkin menimbulkan sedikit rasa bersyukur kepada kita ni yang sentiasa yang melihatlah tentang sejarah negara Brunei Darussalam sebelum penemuan minyak. Artinya ada gambar-gambar yang kena lihatkan itu bagaimana keadaan Brunei Darussalam masa itu, bagaimana rumah-rumah kita ni sebelum penemuan minyak. Artinya rumah atap daun apa cacatulah sekali dalam sambil-sambil itu sejarah penemuan penggerudian pertama yang telah dibuat pada tahun 1928, tapi sebenarnya lebih awal pulang lagi tahun 1800 itu. Kemudian dengan penemuan minyak, apa yang peralihan itu, apa yang telah negara Brunei Darussalam dapat, nikmat-nikmat yang telah diberikan, segalanya lah, pembaharuan, pembangunan. Kemudian lepas itu ada juga menceritakan mengenai dengan geologi ataupun struktur bagaimana minyak itu dihasilkan sebenarnya secara alami. Ada satu ruang yang bagi saya amat seronok juga. Kayaknya saya kongsikan. Saya orang ramai datang. Ada 3 panel yang menunjukkan kalaunya diorang kena panggil technical drawing. Technical drawing telaga yang pertama. Semua tulisan tangan ni Mahira sama Is, tulisan tangan. Sekali ia menyatakanlah kedalaman berapa diorang menggerudi. Kemudian apa yang kena temukan setiap berapa meter-meter itu. Kemudian lepas itu berjalan lagi melihat mengenai dengan perkembangan industri minyak dan gas di negara Brunei Darussalam. Lepas itu kita ni akan dibawa ke ruang untuk naik ke atas. Kita ni akan berjumpa galeri yang kedua. Dipanggil Masa Kini Kita Hasrat Negara. Pembangunan yang telah kita ni alami sepanjang itu kiranya timeline iaitu keadaan minyak pada masa ini termasuk sistem dokongan ataupun value chain dan rangkaian nilai industri minyak dan gas. Artinya daripada Brunei Shell Petroleum Company terhasillah Brunei Liquefied Natural Gas, syarikat pemasaran Brunei Shell Marketing, Sendirian Berhad dan Brunei Gas Carriers. Kemudian sejarah-sejarah yang ada berkaitan dengan itu minyak dan gas. Kemudian berjalan lagi orang ramai pun sudah ada interaktif ada aktiviti yang boleh diorang buat sama anak diorang, menjawab soalan-soalan. Kemudian lepas itu berjalan ke depan, ini yang lawa sikit. Ada viewing deck. Mungkin ada gambar kali sudah dilihatkan tadi ya. Akan kita saksikan. Yang viewing deck ni ia menghala ke kampung air. Betul. Kita ni pun ada satu teleskop yang disediakan yang menghala ke air berkunci. Saya pun sebenarnya kurang arif mengenai dengan cerita ni, tapi rupanya di kawasan air berkunci yang kita panggil air berkunci merupakan tempat penggerudian telaga minyak yang pertama pada 1899 dan penggerudian itu drilling telah mencapai kedalaman 850 kaki. Kira-kira 259 meter ke dalam. Kemudian dari sana bermulalah penerokaan minyak, tapi sebab ada kejumpahan minyak sebab itu beralih sampai ke mana ni, ke padang minyak Seria. Pada tahun 1929. Kali yang tadi itu yang kena panggil viewing deck itu bagi saya pemandangannya lawa. Betul. Alhamdulillah kita ni boleh bergambar sana. So orang ramai boleh macam menikmati pemandangan kampung air, sungai dan melihatlah apa yang ada di kawasan sana dan mentagihlah di mana air berkunci itu. Kemudian galeri yang ketiga ialah masa hadapan kita. Pandangan masa hadapan kita dalam menerokai teknologi baharu ke arah transformasi industri minyak dan gas yang lebih mapan, yang lebih sustainable itu. Sebab yang sana
diserapkan interaktif, bersifat interaktif juga. Ada, saya ingat saya nak panggil augmented reality lah tu. Kemudian selain daripada itu ada green screen yang kanak-kanak lah, especially kanak-kanak. Ya. Kalau akan melihat dirinya memakai pakaian seragam dengan hard helmetnya tu, dengan pakaian orang lah kerajaan. Lengkap. Lepas tu ada pemandangan di belakang kena sediakan. Sambil gambar. Jadi memang disediakan Puan ya? InsyaAllah ya, ada disediakan. Untuk kanak-kanak orang besar pun sebenarnya orang besar pun sebenarnya seronok mengikuti menggunakan. Kemudian ada games atau kena panggil games ataupun aktiviti, dan juga adalah pameran yang bersifat yang menuju ke arah yang bagaimana industri minyak dan gas mentransformasi ke arah yang lebih mapan, sustainable resources. Lepas itu kita ni beralih semula ke galeri 4. Yang ini galeri seni, yang ini menghasilkan mempamerkan pameran-pameran sementara yang bersifat seni. So yang ini kiranya baru-baru ini pada 8 Disember lalu telah dilancarkan satu pameran yang dipanggil Pameran Seni untuk Semua sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya HAUKU yang disambut pada setiap 3 Disember. So yang ini akan diadakan sepanjang Disember, dibukakan untuk orang ramai lah melihat pameran-pameran yang dibuat dihasilkan oleh orang-orang kelainan upaya. Dari Pusat Bahagia Jabatan Pembangunan Masyarakat dan NGO serta yang mendukung. Alhamdulillah, so itu yang 4. Selain daripada itu, orang ramai boleh menikmati suasana keluar lagi. Jalan-jalan. So ia memang satu kawasan yang yang orang suka mengagak sebab pemandangannya lawa sebenarnya. Betul. Kalau menghadap ke depan lagi, sepanjang jalan itu Bandar Seri Begawan sudah. Di bagian tempat Bandar Kuceria. Betul. Dan ada lagi Puan? Itu saja dulu. Okey. Dan kita ingin juga mengetahui, mungkin ada juga penonton kita yang tertanya-tanya, bila kita ni berada di galeri tersebut, apakah dibenarkan ataupun diizinkan untuk membawa kamera untuk merakamkan kenangan di sana? Boleh tak? Alhamdulillah, setakat ini sebab banyak orang mengambil gambar kenang-kenangan. Boleh? Boleh. Barangkali, kecuali barangkali siapa yang mempunyai kamera khas lah, yang ada untuk kira profesional, atau mungkin memerlukan kebenaran, keizinan daripada ketua jabatan. Okey. Kalau tadi Puan mengatakan banyak yang telah pun mengambil gambar atau merakamkan kenangan di sana, jadi mungkin dapat Puan jelaskan berapakah jumlah pengunjung yang melawat ke Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja tersebut? Alhamdulillah, sejak ia dirasmikan pada 23 Oktober lalu, sini ada tarik jumlahnya yang tepat-tepat lagi tu. Masya-Allah. Sebab seramai 2,682 pengunjung tempatan dan luar. Kayaknya saya membahagikan yang berapa tempatan berapa luar, tapi setakat ini yang paling ramai ialah pengunjung tempatan. Kemudian sepanjang bulan November, sebab alhamdulillah kami berterima kasih juga kepada guru-guru sebenarnya, sebab diorang membagi peluang kepada anak-anak murid diorang, penutur-penutur diorang untuk melawat dengan membawa rombongan sekolah. Itu yang kami paling ramai, paling meriah lah, khususnya selepas peperiksaan akhir tahun. Betul. Kami dapat ramai pengunjung, telah mencapai 15,000. Wow, banyak. Wah. Syukur. Secara kebetulan ianya dirasmikan pada 23 Oktober, kemudian November waktu di saat-saat penghujung anak-anak kita ni mengakhiri musim peperiksaan dan mereka akan membuat lawatan. Betul. Memang sesuai sekali. Kami pun macam bersemangat jadinya. Bersemangat sebab kanak-kanak ramai. Betul. Kena bawa oleh guru-guru itu, kami pun berterima kasihlah kepada guru-guru yang berusaha untuk membawa rombongan lawatan sekolah. Kemudian Disember ini kami masih mengira, menangani baru 10 hari bulan, kami telah mencapai 5,000 lebih pengunjung, dan sebenarnya ramai daripada pengunjung itu masih warga tempatan. Alhamdulillah, mendapat sokongan. Itu yang menarik sekali kita dengarkan ya, apabila orang tempatan kita ni yang mendapat sambutan daripada orang-orang Ketani juga ya. Jadi di musim percutian sekolah ni mungkin ada garis pandu yang telah pun disediakan ketika berada di muzium ini. Alhamdulillah, sebenarnya kawasan itu kawasan terbuka. Kadang-kadang kan kalau orang daripada kawasan Bandar Seri Begawan lepas dari Kadai apa jalan-jalan, sana ada banyak makanan orang muda lah.
So inilah sebenarnya kami kalau dapat makanan dan minuman itu dah tidak dibenarkan dalam galeri sebenarnya. Yang ini kiranya menjagalah kebersihan selain daripada itu takut tumpah tiap apa lagi. Kalau bersambut payah je. Tapi yang itu dari segi pemeliharaan, konservator kami punya inilah perspektif. Kemudian memandangkan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja ada menyediakan interaktif kan, yang bersifat yang boleh orang ramai pegang, lepas tu gerakan. Kalau dapat sama-samalah menjaga kemudahan yang disediakan. Betul. Untuk menggunakan peralatan interaktif itu dengan berhati-hati. Jangan jual terlampauan inilah dipajal. Alat tersebut jangan terlalu dipaksakan jangan dipaksakan. Kiranya inilah tiga perkara itulah yang ingin kami terapkan, itu makanan dan minuman adalah tidak dibenarkan sebenarnya. Kemudian sama-sama menjaga kemudahan yang disediakan, termasuklah tandas yang disediakan, menjaga kebersihannya. Betul. Cara pemakaian penggunaan kita ni kan. Sebab yang itu memang kebersihanlah memang kita digalakkan. Kemudian penggunaan interaktif, peralatan interaktif itulah yang kalau dapat kami mahu bertahan lama Betul. supaya dapat lagi lebih ramai menikmati. Macam mana lebih kurang dalam 20,000 sudah orang menikmati. So penduduk Brunei lagi ada berapa? Betul sekali. Betul. Baiklah. Campur lagi kita ni lagi, tambah lagi InsyaAllah angkanya. nanti akan juga ke sana berkunjung Ya, Baik, alhamdulillah. terima kasih Rompai Pagi ingin mengucapkan kepada Puan Mariani di atas penjelasan dan juga informasi-informasi berguna mengenai dengan Hub Tenaga Brunei Darussalam Diraja Brunei Dermaga Diraja ini. Segala informasi tersebut mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan mudah-mudahan juga nanti akan menerima banyak pengunjung di musim percutian sekolah ini, insya-Allah Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.